Saudara Shalom. 各位弟兄姐妹们平安。Saudara, sekarang orang semua lagi heboh emas naik. 因为金价涨得非常高，所以呢， Ya. 很多人的心里都非常的轰动。 Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan lebih penting daripada emas. 但是我们知道呢，神的话语比黄金 Amin. 更为宝贵。阿 Sebab 门。 itu, hari ini kita mau pikirin firman Tuhan, jangan pikirin emas di rumah. 所以呢，今天我们要思考神的话语，不要再想起那 Bilang 个 sama 黄金。 sebelahnya, tinggalin emas di rumah, biarin. 所以呢，我们就把我们的黄金放在家里吧。 Kita berdoa yuk. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们今天早上要向你献上的感恩。 Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan kasih kepada kami. 我们为着你赐给我们的生命， Terima 向你献上的 kasih 感恩。 untuk keluarga. 为着我们的家庭，向你献上感 Terima 恩。 kasih untuk makan, minum, pekerjaan. 你赐给我们这用的饮食工作，向你献上感 Dan 恩。 terlalu banyak anugerah Tuhan bagi kami. 主啊，你的恩典对我们是何其的多。 Sebab itu biarlah saat ini saat kami datang beribadah. 主啊，这时候我们来到你的殿中来敬拜你。 Kami mau sungguh-sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. 主，我们愿将我们整个心来倾向于你。 Kami mau hanya pikirkan firman Tuhan dan apa yang harus kami kerjakan. 主，我们只是单单的默想你的话语，也晓得我们要我们当做的什么事情。 Terima kasih. 谢谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin 阿门。 Saudara terkasih, tema kita, gereja kita sekarang adalah berbicara membangun jemaat Tuhan. 弟兄姐妹们，我们今天的讲题是建立主的教会。 Saudara, kita tahu dalam perjalanan hidup kita ditugaskan Tuhan untuk sebuah gereja lokal. 弟兄姐妹们，上帝给我们的任务呢，是要让我们在我们当地的教会。 Nah, minggu-minggu ini kita bicara soal 1 Korintus. Dalam bulan ini 1 Korintus, kemarin 1 Korintus 12, sekarang 14 gitu ya. 最近呢，我们在思考呢，哥林多前书，上个星期是12章，今天 Nah, 是 saudara 14章。 terkasih, saya mau mulai dengan sebuah pengalaman saya. 弟兄姐妹们，我要开始一个我的这个经历来述 Karena 说。 di dalam fokus 1 Korintus 14 bicara karunia nubuat dan karunia berbahasa roh. 因为呢，在这个哥林多前书14章是谈到关于这个预言和说方言的恩赐。 Nah, ini saya mau cerita pengalaman saya. 这就是我的这个经历。 Saudara, satu kali saya pelayanan di sebuah kota kecil di Atau Besar. 有一次呢，我在一个地方来侍奉。 Lalu di kota itu satu kali ada datang seorang pengkhotbah dari luar negeri. 然后呢，这个教会呢，有一次呢，有一个外国的教会来到那边来讲道。 Ya, pengkhotbah luar negeri katanya begitu terkenal, lalu akan mengadakan KKR di kota itu. 而且呢，这个外国来的传道人呢，将要举行一个很大的布道会， KKR kesembuhan. 就是医治的这个布道会。 Nah, ketika diadakan KKR di sebuah lapangan yang demikian, 所以当他们在这个露天那边举行这个布道会， lalu gembala di gereja itu selalu gereja berkata, Pak Peter boleh nggak bantu saya? 对不起，你 Boleh nggak bantu saya? 你看那边我听不到。好，可以，对不起。我就跟 Saya bilang sama pendeta itu bilang sama saya, boleh nggak bantu saya? 所以那位的这个牧师告诉对我说呢，你可以，你不可以帮我的忙？ Ya, ada jemaat saya yang lumpuh, yang sakit, boleh nggak dibawa untuk ke ibadah itu supaya disembuhkan? 在你的教育当中有生病的，只是瘫痪的、瘸腿的，你可以带来，让他们得着医治。 Ya, namanya bantu orang kita bantu lah ya. 所以说呢，是帮助人。 Saya membantu ada kira-kira hampir 10 orang yang lumpuh, yang ada yang buta dibawa ke ibadah itu. 所以我带了10个人，那边有这个这个瘫痪的，有瞎眼的，带到那个地方。 Saudara, kami berusaha datang lebih cepat, ada di depan, duduknya di depan. 所以呢，我们尽量的是坐在这个前面，更早来。 Nah, ketika sudah di depan, lalu KKR dan sebagainya, waktu tiba KKR penyembuhan. 所以呢，当我们在那边的时候，就布道会开始了，然后呢，就开始这个医病了。 Nah, waktu mau KKR kesembuhan itu, saya melihat 10 orang yang saya bawa itu, katanya kayaknya matanya berbinar-binar, ingin sekali disembuhkan, semangat sekali. 所以呢，当这个医治的医治的这个机会要开始时呢，我就看见了我带来的这个4个人呢，他们的眼睛呢都充满着亮光，希望他们能够得着医治。
Bahkan ada yang lumpuh itu angkat tangan mau disembuhkan. 甚至那个有瘫痪的，他举起手说：“我要得痊愈。” Tetapi hari itu pembicara itu tidak mengarahkan mata kepada mereka. 但是那天的讲员呢，并不没有看着他们， Jadi tidak ada apa-apa buat mereka. 所以 Ya 没有对他们做什么。 Nah, tiba-tiba pengkhotbahnya berkata, hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya 突然之间，那个讲员说呢，今天呢有圣灵对我说， bahwa di sebelah kanan saya 就是在我的这个右边 ada pasangan suami istri 有一对的夫妻， yang sedang merindukan anak. 因为他们渴望有孩子， Sudah bertahun-tahun mereka pengen punya anak. 他们几年了，希望能够有个孩子。 Nah, hari ini Roh Kudus bicara sama saya, 今天圣灵对我说， mau kasih anak kepada mereka. 要这个把孩子赐给他们。 Lalu pengkhotbahnya berkata, siapa yang ada di sana pasangan suami istri, maju gitu kan. 他们说了，然后这个牧师就说呢，谁要的可以上 Saudara 前 semua 来。 mata tertuju kepada sebelah kanan, siapa yang maju gitu kan. 然后呢，很多人的眼睛都望向左方，谁要上前来？ Lalu tidak lama kemudian sepasang suami istri maju ke depan mimbar. 然后呢，这一对夫妻都来到这个 Oh, 讲台， istrinya menangis. 他的太太呢哭了， Ya, kemudian sampai di depan, Dan tahu bersyukur tahu mereka istri menangis. 所以呢，因为他们感谢，所以他们就哭了。 Nah, pembicara ini lihat suami istri itu, kemudian dia datangin suami istri itu, 然后呢，这个讲员望着这一对夫妻，然后 dia bertanya satu kalimat lagi. 他就问他们一句话： Hari ini Roh Kudus 今天圣灵， kasih kalian pilihan mau punya anak laki-laki atau anak perempuan. 今天圣灵要给你们一个选择，你们是想要男孩还是女孩？ Wah, dalam hati saya ini pengkhotbah hebat sekali gitu ya. 所以在我的心里想哦，这个讲员实在太厉害了， Paling nggak lebih hebat dari Peter Lau lah. 至少比我更厉害吧。 Dia bilang, saya akan berdoa, kalau kau minta anak laki-laki, saya berdoa, minta perempuan, Tuhan akan kasih. 他说呢，若是你想要男孩的话，那么我就为你祷告，那么你就能够得做男孩。 Saudara, mungkin karena pasangan ini saya lihat ya maaf ya, dia orang Batak, dia berkata minta anak laki-laki. 有可能他们是马大人，所以他们希望能够得做男孩子。 Lalu didoakanlah, ditumpang tangan, doa berbahasa roh, bernubuat bahwa engkau akan dapat anak laki-laki dalam sebulan lagi engkau akan hamil. 然后就按手在他们身上祷告，然后就说这个，你1个月后呢，你必会得做一个男孩。 Selesai berdoa kan semua tepuk tangan. 所以祷告的时候呢，每一个人都在。 Saudara, saya orangnya tipenya penasaran. 我是一个非常好 Saya bukan 好奇的 meragukan 人。 Tuhan, saya pembelajar, pengen belajar gitu kan. 我不是在怀疑上帝，我是在学 Lalu 习。 saya datangin suami istri itu. 然后我就对这对夫 Ya 妻 saya 说， selamatin dulu, Pak, Bapak Ibu selamat gitu kan. 然后我就上前来说， Boleh 恭 nggak 喜 saya 你 minta nomor HP-nya? 我可以不可以要你的手机的号码？ Karena saya pengen tahu bagaimana mengikuti perkembangannya. 因为我想呢，知道呢接下来的事情。 Saya dikasih nomor HP-nya Bapak Ibu itu. 然后他就给他的这个手机号码。 Nah selesai itu kemudian akhirnya saya juga tahu bahwa Bapak Ibu ini adalah, kan kotanya tidak terlalu besar. Bapak Ibu ini gereja di mana, gembalanya siapa? 所以呢，最后呢，从他的手机当中，我就知道呢，这一对的夫妻是在什么教会来崇拜的。 Saudara terkasih, sebulan kemudian saya telepon ibu itu. 然后1个月后呢，我就打电话给那个姐妹 Bu, apakah sudah hamil? 我说请问你怀孕了吗？ 2 bulan saya telepon. 然后有2个月，我就打电话问他，还没有。 Janjinya kan sebulan gitu kan. 2 bulan telepon belum. 然后呢，其实是 Setengah 答应他是1个 tahun 月 saya 了， telepon lagi belum hamil. 然后半年过后呢，也是还没怀孕，Setahun belum hamil. ，1年也还没怀孕。 2 tahun kemudian saya ketemu sama gembalanya, saya bilang, Pak Gembala ingat gak cerita itu, si jemaat itu? Oh iya, dia bilang. 然后呢，2年过后呢，我就遇见那个教会的这个牧师呢，我还问他，你还记得那个上次的事情 Saya 吗？ bertanya begini, 我 Pak 就这么 Gembala, 的问他， kenapa ya dia belum hamil ya? Maksudnya kan ada nubuatan begitu kan? 为什么他还没怀孕呢？不是他刚才已经说预言了吗？ Pak Gembalanya jawab saya begini, 那么这个牧师就这么的回答： Tuhan membatalkan rencananya. 上帝呢已经背了他的计划， Karena dia tidak setia ke gereja. 因为他没有忠心来到教会， Dia bolong-bolong ke gereja. 他有时来有时没 Maka 来， Tuhan tidak jadi kasih anak. 所以上帝呢没有给他孩子。 Saudara bertahun-tahun kemudian tetap dia tidak punya anak. 几年过后呢，他有了孩子。 Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu benar demikian?
但是我的问题就是，是不是真的是这样的吗？ Apakah esensi dari sebuah nubuatan dan termasuk dalam berbahasa roh? 那么圣灵恩赐的本质呢？ Apakah 预言和 prinsipnya? 方言的是什么？它的原则是什么？ Saudara, kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 14. 我们一起来看哥林多前书 Ya, 14 ayat 章。 ini agak panjang, kita akan baca silih berganti, boleh langsung ya. Yang ganjil Indonesia, yang genap Mandarin, yang Indonesia saudara ikut saya. Kita agak panjang karena kita sedang membahas 1 Korintus ini. 1 Korintus pasal yang ke-14. 我们用努力的方式来念。 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-25. 哥林多前书第14章第1到25节。 Yang Indonesia bersama saya, yang bahasa Indonesia ayat ganjil, yang Mandarin silakan sama Lause bahasa Mandarin ayat genap. 因你们的都单数，华语的都双数。 Ya, saya mulai ya. Demikianlah firman Tuhan, mari bersama-sama kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵说，却是讲说各样的奥秘。 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. 说方言的是造就自己，做先知讲道的乃是造就教会。 Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. 弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示和知识和预言和教训，给你们讲解，我与你们有什么益处呢？ Sama halnya dengan alat-alat tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? 若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？ Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. 世上的声音和指很多，却没有一样是无意识的。 Tetapi jika aku tidak mengerti arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. 你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。 Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. 我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。 Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 不然，你用灵祝福那在做不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？ Sebab sekalipun pengucapan syukurmu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 我感谢神，我说方言比你们众人还多。 Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。 Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. 这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做先知讲道的；不是为不信的人做证据，乃是为信的人。 Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? 若都做先知讲道，偶然有不信的或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人省明。 Segala rahasia yang dikandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Tuhan Allah di tengah-tengah kamu.
Saudara yang terkasih, di dalam bagian yang begitu panjang teks ini, 弟兄姐妹们，在这么长的经文当中， kita tidak akan membahas tentang detail tentang nubuatan dan bahasa roh. 我们没有很详细的谈到关于这个说预言和说方言。 Ya, apa kriterianya dan sebagainya. Kita tidak akan membahas itu hari ini karena waktu kita tidak akan cukup. 因为时间有限，所以我们没有很详细的去讨论这些的问题。 Tetapi jikalau kita melihat soal karunia roh nubuat dan berbahasa roh, 但是我们谈到关于说方言的这个恩 saudara 赐， ada prinsip yang sangat jelas dalam bagian ini. 那么在这里呢，有很明显的这个原则。 Nah, karunia Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang percaya manusia baru yang sudah di dalam Kristus. 那么这个圣灵的恩赐呢，是给那个相信基督的人、新造的人。 Karunia Roh Kudus bukan hanya bernubuat dan berbahasa roh, 那么圣灵的恩赐呢，不单只是说预言和说方言， tetapi kita belajar bahwa karunia Roh Kudus itu ada begitu banyak. 但是我们要学习呢，圣灵的恩赐是有很多种的。 Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 12 misalnya. 比如我们看呢，在哥林多前书第12章， Ya, ada begitu banyak karunia Roh Kudus. 在那里呢有提到很多这个属灵的恩赐， Ada berkata-kata dengan iman, dengan hikmat, menyembuhkan dan sebagainya. 还有这个智慧呢，还有这个医治。 Di dalam Roma juga menuliskan kepada kita ada karunia Roh Kudus. 然后在罗马书那边有记载了这个圣灵的恩赐， Ada karunia menasehati, memberi, murah hati. 还有这个劝勉的恩赐，还有这个怜悯人的慷慨的心情的恩 Lalu 赐。 dalam Efesus juga ada karunia-karunia tentang menjadi nabi, pemberita Injil, pengajar. 然后在以弗所书那里也记载了很多这个先知呢做教导的。 Nah, juga dalam 1 Petrus ada karunia untuk berbicara dan melayani. 然后在彼得前书那边有记载关于这个讲道以及服侍。 Saudara, poinnya adalah setelah kita menjadi manusia baru, orang percaya, Allah memberikan betapa banyak karunia kepada masing-masing orang. 所以，当我们每一个人相信主过后呢，上帝会将各种的恩赐赐给每一个信徒。 Nah, di dalam prinsip karunia yang kita lihat 1 Korintus pasal 14 ini, 然后我们再看这个哥林多前书第14章关于圣灵属灵恩赐的这个原则。 prinsipnya esensi sebuah karunia itu adalah karunia itu diberikan oleh Tuhan. 那么这个圣灵的恩赐和本质呢，是上帝赐给我们的。 Jadi seorang punya karunia bernubuat dan berbahasa roh itu diberikan otoritasnya oleh Tuhan atas kehendak Tuhan. 所以呢，我们有这个属灵的恩赐，能够说预言和说方言呢，是上帝的主权，是上帝自己要赐给我们的， Bukan kemauan manusia. 并不是我们人的意愿。 Sehingga karunia berbahasa roh dan bernubuat ini itu tidak bisa dipelajari, tidak ada kurikulumnya. 所以呢，这个说预言和说方言呢，是我们从学习当中呢无法得到的， Dan tidak bisa direkayasa manusia. 而且呢，也不是用我们人的思维呢想法的就能够得到的。 Saudara, ada banyak orang menafsir 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, ada kata usahakan, orang bilang belajar, harus belajar, bisa dipelajari. Katanya demikian menurut beberapa orang. 然后有几个人的说呢，在哥林多前书14章所说的这个属灵恩赐呢，我们可以用这个学习就能够得到。 Ya, apakah dikata usahakan di sana punya maksud yang demikian? 那么这里所说的这个经历呢，它的意思是什么呢？ Nah, saudara, usahakan itu dalam teks aslinya, kalau saudara melihat kata Alkitab itu adalah mari kita punya semangat merindukan. 那么在这个原文的圣经就说，我们有一个热心呢，很渴慕、很渴望的 Ada 做， semangat, ada hasrat, saya rindu dapat karunia Roh Kudus. 就是我的内心有一个渴望、渴慕能够得做圣灵。 Tetapi bukan saya pelajari, saya punya kurikulum, saya belajar, lalu tes, lalu saya bisa. Bukan itu yang dimaksud di kata usahakan. 但是这里所说的，我们要尽力的做呢，并不是说呢，我们从学习当中我们就能够得到这个恩赐的。 Dengan kata lain, ketika firman Tuhan berkata usahakan itu adalah, itu berarti orang percaya itu tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk mendapatkannya. 然后这里所说的这个尽力呢，就是说呢，我们必须
我们无需靠着我们自己的能力，那么上帝呢就会将我们所需要的这个恩赐赐给我们。 Kita tidak perlu, oh saya mau berdoa, doa puasa berminggu-minggu supaya Tuhan berikan saya paksa Tuhan. Bukan itu maksudnya. 所以呢，我们不需要说呢，我要花几个星期的来这个进士祷告，好让呢能够上帝赐给我这个恩赐，不是必须要这样的。 Saudara yang terkasih, Firman berkata begini. 那么神的话语是这么的说。 Bahwa ketika kita sebagai orang percaya hari ini, kita sebagai orang percaya, 今天我们身为基督 kita 徒， mendapat karunia Roh Kudus di dalam nubuatan bahasa roh itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena diberikan Tuhan. 所以呢，我们今天能够得做这个属灵的这个恩赐呢，乃是单单是上帝赐给我们的恩典。 Kemarin kita belajar 1 Korintus 12, saudara beberapa minggu lalu belajar 1 Korintus 12. 上个星期我们是学习到这个哥林多前书第12章， Dikatakan roh memberikan karunia seperti yang dikehendakinya. 所以呢，圣灵所赐给的恩赐是照他自己圣灵的意愿。 Otoritas di tangan roh Allah. 那么呢，他的主权是在上帝的手中。 Dan diberikan menurut kasih karunia, menurut anugerah yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12. 然后在罗马书12章40，他照着上帝的恩典呢，将这个恩赐呢赐给我们。 Saudara terkasih, karunia Roh Kudus, karunia itu adalah karismata. Adalah karismata, hadiah. 那么呢，这个属灵的恩赐呢是礼物。 Ya, dalam bahasa teks asli Alkitab Yunani, karismata itu adalah anugerah pemberian. 所以呢，在他的这个原文当中呢，这就是呢是恩赐。 Dengan demikian kita mengerti hari ini, 所以今天我们能够明白， ketika bicara karunia Roh Kudus, 当我们谈到这个圣灵的恩赐， karunia itu bersumber dari Allah. 那么这个恩赐呢，这个是从它的来源是上帝，它是上帝赐给我们的。 Otoritas pemberinya itu adalah Allah yang punya otoritas berdaulat. 所以呢，上帝拥有这个主权。 Dan bukan satu kewajiban Tuhan mesti kasih kepada anaknya, kasih kepada kita, bukan kewajiban. 所以呢，上帝赐给我们，但是上帝并没有这个义务、这个责任要将这个恩赐赐给我们， Dan bukan juga upah. 而且也不是公价。 Upah itu berarti saya kerja keras, saya belajar, kemudian saya dapat upah. Bukan upah, tapi anugerah, kasih karunia. 那么这个公价的意思是说，若是我们努力的工作呢，就能够得着这个公价。但是呢，这个恩典呢是上帝赐给我们的。 Maka kita mesti mengerti bahwa karunia Roh Kudus itu dalam bernubuat dan berbahasa roh juga itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa direkayasa. 所以呢，我们应该知道呢，这个属灵的恩赐或者是说预言和说方言呢，是从我们的学习当中是无法得到的，我们也不能够从我的思维当中就能够得着这一些的。 Maka saudara terkasih, 各位弟兄姐妹们， kalau sampai 若是 ada orang atau gereja Tuhan, maaf ya, saya harus ngomong gitu lah ya. Kalau sampai ada gereja Tuhan berkata, mari kita belajar berbahasa roh. 然后有些教会他说呢，我们来学习说方言。 Mari, ini ada kursusnya. 这么这个有特别的这个教导， Saudara, itu tidak ada pengajaran dalam Alkitab. 但是在圣经当中并没有说这样的话。 Saudara lihat gambar ini adalah kursus berbahasa roh dan bernubuat tapi di Filipina. 然后这是我们看这个画面呢，有这个关于学习这个说预言和方言，但是是在菲律宾。 Ya, dan Jakarta juga ada kursus berbahasa roh. 然后在盐城也有这个关于这学习的这个说方言的 Saudara 这个教 terkasih, 导。 pengajaran-pengajaran demikian tidak ditemukan dalam kitab suci. 但是这样的教导呢，在圣经里并没有教导，并没有教导，也没有记载。 Maka saya ingin berkata sebagai orang-orang percaya hari ini kita memahami esensi karunia Roh Kudus. 所以我们每个信徒呢，都必须要明白圣灵的恩赐的本质。 Maka kita harus tahu bahwa kalau ada sampai yang seperti ini, kita tidak perlu percaya. 所以若是有这样的说要教导的话，我们不需要去相信他。 Saudara yang terkasih, itu yang kita belajar hari ini. 弟兄姐妹们，这就是今天我们所要学习 Yang 的。 kedua adalah karunia Roh Kudus itu diberikan untuk membangun jemaat Tuhan. 那么这个圣灵的恩赐呢，是给我们呢，是要建立神的教会。 Nah, tadi kita mengerti bahwa seorang dalam sebagai manusia baru mendapat karunia Roh Kudus. 所以我们刚才已经知道了，一个新造的人，他会得着圣灵的恩 Si 赐。 A mendapat karunia memberi, murah hati, melayani, setiap orang beda-beda. 那么这个 A 呢，他就得到这个恩赐，就是他能够有一个慷慨的心。 Nah, ketika Tuhan dalam otoritas dan kedaulatannya memberikan kepada orang itu ada tujuannya.
那么上帝有这个主权，将这个恩赐赐给这个人呢，是有 Ya. 上帝的这个 Yaitu 目的， membangun jemaat Tuhan. 就是要建立主的教会。 Semua masing-masing punya karunia yang berbeda supaya menjadi satu kesatuan gereja Tuhan untuk membangun umat Tuhan. 所以每个信徒呢都有。每一个信徒都有恩赐，那么他的目的呢，就是我们要建立神的教会， Bukan untuk kepentingan sendiri. 不是为了我们本身的利益。 Sehingga saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， dengan jelas 1 Korintus 14 berkata membangun jemaat. 所以呢，很明显的，在这14章里所说的，就是要建立教会。 Berulang Paulus berkata membangun jemaat. 所以使徒保罗屡次的说呢，要建立教会， Menjadi satu kesatuan membangun jemaat Tuhan. 就是我们同心合意的、合而为一的心来建立教会。 Karunia Roh Kudus 那么圣灵的恩赐 untuk memperlengkapi pelayanan. 是为了这个装备我们来去服侍。 Karunia Roh Kudus 圣灵的这个恩赐 untuk kepentingan bersama. 是为了我们共同的这个益处， Mendatangkan kegunaan kebaikan bersama-sama. 是给我们众人带来了这个益处。 Karunia Roh Kudus untuk melayani. 那么这个圣灵的恩赐是要我们去服侍， Nah, ketika Tuhan memberikan karunia Roh Kudus dalam sebuah gereja dan kepada masing-masing pribadi, 但是当上帝将这个圣灵的恩赐是给教会，是给每一个信徒的时候， tujuannya untuk membangun jemaat Tuhan menjadi jemaat yang utuh, yang kokoh. 那么他的目的呢，建立神的教会是一个坚固呢，这个很坚强的这个教会。 Nah, kembali kepada kisah saya yang pertama, pengalaman saya yang pertama tadi. 就是在谈到呢，刚才我说的这个经历。 Saudara punya pertanyaan yang paling besar adalah, 那么对于我呢，一个很大的问题就是呢， apakah betul itu nubuatan dari Tuhan? 那么是否是真的这是上帝要他所说的这个预言吗？ Karena nubuatan dan bahasa roh itu kontennya, isinya adalah firman. 那么这个说预言呢和说方言呢，它的这个最主要的是要说神的话语。 Ketika Nabi berbicara tentang nubuatan, itu adalah firman Tuhan. 那么当这个先知要说预言的时候，那么他是说的是上帝的话语。 Ketika berbicara bahasa roh itu adalah berbicara firman, berdoa. 那么当谈到方言的时候呢，我们是谈到这个神的话语，就是我们祷告。 Nah, kisah yang tadi berkata bahwa ibu itu kan hamil, pertanyaan paling besar, apakah benar itu adalah firman Tuhan? 然后刚才我所说的那个姐妹她会怀孕，那么她说这句话呢，是不是根据以神的话语？ Apakah itu benar-benar nubuatan? 那么是不是真的是她的这个预言？ Atau jangan-jangan bukan nubuat tapi lubuat gitu ya? 不要是说预言，是那个牧子自己说的话。 Iya, saudara yang terkasih, karena nubuatan itu membawa kebaikan. 因为呢，这个预言呢是给我们带来了益处。 Karena nubuatan itu membangun iman. 因为这个预言呢会建立我们的信 Dan 心。 nubuatan itu adalah janji firman Tuhan yang tidak akan berubah. 就是这个预言呢，就说到呢，上帝的应许是从不改变的。 Kalau saudara adalah pasangan suami istri itu, 弟兄姐妹们，若是你们是一对夫妻的话， kemudian saudara ada hamba Tuhan saudara berkata, lu sih salah, gara-gara nggak setia maka Tuhan nggak jadi kasih anak. 然后呢，神父呢对你说呢，因为你不忠心，所以呢，上帝不给你孩子。 Kira-kira rasanya apa ya? 那么你的感受又如何呢？ Apakah nubuatan itu membawa kebaikan? 那么这个预言是不是给你带来了益处？ Apakah membangun iman? 是不是你那个建立了你的信心？ Dan kita belajar bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan berubah janjinya. 那么我们要学习呢，当上帝呢应许过后呢，他从不会废弃他的应许。 Kalau hari ini kita ikut Tuhan yang berubah-berubah, 如果我们今天是跟随呢一直在改变的上帝， wah bahaya nggak? 你们说危险吗？ Hidup kita ini nggak tenang loh. 那么我们的生活呢就不会很平 Tapi 静了。 kita bisa tenang karena kita justru punya Tuhan yang tidak berubah. 我们能够平静安稳呢，因为我们是拥有一位 Bapa 从不 yang 改变的 baik 上帝，他是一个良善的天父。 Apakah karena tidak setia ke gereja lalu dibatalkan semua rencana Tuhan itu? Pertanyaan paling besar. 是否因为呢我没有请你来到教会呢，上帝就废掉了，使我不能够
的做孩子，这是 Saudara, 真的吗？ saya cerita begini, saya tidak ingin menghakimi siapapun. 弟兄姐妹们，我是这么的说，但是我并不是要批判或者是论 Tapi 断 ini 某 juga 一个人。 pembelajaran buat saya, pertanyaan buat saya ketika belajar firman dan dibandingkan dengan apa yang terjadi, apakah benar yang seperti itu? 然后当我从这件事情在学习的时候呢，然后呢，我呢再次的看圣经的话语，是否呢是真的是在圣经里面神的话语是这么的说的？ Saudara yang terkasih, 各位弟兄姐妹们， ketika kita hari ini mendapatkan karunia Tuhan, karunia Roh Kudus. 今天呢，若是我们已经得着了圣灵的恩赐， Karena kita mengerti bahwa dipakai untuk membangun jemaat Tuhan, menjadi satu keutuhan. 那么就是我们明白了，我们有这个恩赐是要建立主的教会，让神的教会能够合一。 Maka kita belajar yuk, kita menjadi pribadi yang rendah hati. 所以我们一起来学习，我们每一个人要有一个谦卑的心。 Taat pada otoritas Roh Kudus. 那么我们要顺服于呢圣灵的主权， Jangan merasa bahwa saya lebih baik, 不要认为呢我比别人更好， saya lebih pintar, 我比别人更聪明， bahwa saya lebih hebat. 我比别人更厉害。 Dan ketika kita punya karunia, 当我们有了这个恩赐， kita pakai untuk melayani, membangun, membawa kebaikan. 我们是使用它来服侍，而且来建立教会， Dan memuliakan nama Tuhan. 而且使上帝的名得着 Itu 荣 yang 耀。 dijelaskan firman Tuhan kepada kita. 这就是神的话语教导我们的。 Nah, 1 Korintus 14 ini kelanjutan dari 1 Korintus 12 tentang karunia. 然后呢，这个哥林多前书呢4章呢是12章里面12章里面的介系题，它是谈到关于这个恩赐。 Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada berbagai karunia, rupa-rupa karunia, tetapi ada satu roh. 然后呢，在第12章里面说呢，圣灵的恩赐有很多，但是只有一个圣灵。 Artinya hari ini, 意思是说，今天 ketika kita dikumpulkan Tuhan, disatukan Tuhan dalam gereja Tuhan, 当上帝把我们聚集在一起，让我们在教会里，让我们能够在教会里面在一起的时候， kita harus mengerti bahwa ada banyak anggota. 我们应该明白呢，在教会当中有很多的弟兄 Sama 姐 seperti 妹， satu tubuh ada banyak anggota, ada tangan, ada kaki. 就如我们的身子呢是一个，但是有很多的肢体，就是有手和脚， Tetapi harus menjadi satu kesatuan. 但是我们要让它成为合一， Tidak boleh terpisah. 我们不可以分开的。 Baru bisa jadi utuh gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu. 那么神的教会才能够完整。 Jadi sebuah karunia Roh Kudus 所以，一个圣灵的恩赐 untuk membangun jemaat Tuhan. 是为了要建立教会， Sehingga jemaat Tuhan 以至于神的教会， menjadi jemaat yang utuh. 以致呢神的这个主的每个儿女们都以致神的教会成为一个完整的教会。 Karunia Roh Kudus bukan untuk kepentingan saya, menjadi saya tampil, saya lebih hebat. 所以圣灵的恩赐呢，并不是让我觉得呢我是与众不同的，我比别人更厉害。 Tetapi saya harus bersatu, bersehati bersama-sama untuk membangun gereja Tuhan. 但是我们必须要让我们能够跟弟兄姐妹们合一在一起。 Nah, saudara terkasih, 弟兄姐妹们， boleh nggak kita memikirkan apa yang kita bahas itu dengan sebuah ilustrasi ini? 然后呢，我们从这个比喻当中，我们学习到什么？ Saya percaya kita semua tahu dan pernah bermain stako. 我相信呢，每一个人呢都曾经玩过这个游戏，就好像是个积木 Saudara, 一 kalau 样。 saya boleh ilustrasikan gereja Tuhan itu 然后呢，我比喻呢这个神的教会， seperti sebuah stako. 就好像这个要做一个这个积木。 Ya, stako yang saya punya ini, 我拥有的这个积木， ini ada 51 balok. 那么它有51个。 Nah, saudara, stako ini bisa berdiri dengan baik, dengan teguh, dengan utuh kalau semuanya bersatu. 若是呢这个呢我所建立起来这个东西呢，它能够合一的话，就是因为它完整的。 Kalau ini mau diilustrasikan sebagai sebuah gereja, sebuah bangunan, 如果呢要比喻它是一个教会，是一个建筑物， saudara, stako yang saya punya ini ada nomornya, nomor 1 sampai 51. 然后这个积木呢是有号码的，就是从1号到51 Ketika 号。 51 bersama-sama baru bisa membentuk satu bangunan yang baik, yang utuh. 然后呢，我按照它的号码呢，就然后建立了一个很完整的一个建筑物。 Anggaplah nomor ini adalah masing-masing anak Tuhan di dalam sebuah gereja atau 那么 kita. 或者呢，我们让它比喻为呢这个号码，就是我们教会的这个弟兄姐妹们。 Saudara, Tuhan kasih kepada kita masing-masing karunia dengan nomor berbeda gitu ya. Masing-masing karunia hari ini punya berbeda-beda. 所以上帝赐给我们每一个人的恩赐不是不一样的。
Nah kita bayangkan hari ini kalau kita berkata, aku punya karunia, aku tidak mau bersatu, aku mau keluar dari bangunan ini. 如果我们说呢，今天我有这个恩赐，但是我不愿意把它使用在教会当中，我要这个出来。 Misalnya nomor 19, dia berkata, aku nggak mau gabung, aku mau sendiri, mau pisah, mau pergi. 然后这个19号的说呢，我不要跟你们在一起了，我要离开了。 Ketika 19 pergi, 如果这个19号呢离开的话， maka bangunan itu sudah ada bolongnya dan tidak utuh. 然后呢，这个建筑呢，这个就不会完整了，它有洞了。 Kemungkinan apa yang terjadi? 那么发生了什么事情呢？ Misalnya saya ambil nomor sekarang 43 berkata, aku mau pergi, aku lebih hebat, aku tidak mau lagi gabung. 然后第43号说，我比你们更优秀呢，我要离开了。 Kalau 43 ini pergi, 如果呢把这43号拿出来的话， makin goyah lah bangunan ini. 它就更不稳固了， Betul tidak? 对吗？ Makin banyak yang memisahkan diri, makin banyak berkata aku tidak mau. 若是有更多的人愿意离开的话，他们说我不愿意的话， Maka gereja Tuhan itu, bangunan Tuhan itu akan makin gampang rubuh. 那么呢，这个教会呢，就是建筑物呢，就更容易呢毁掉了。 Saya tidak teruskan lah ya, nanti rubuh beneran. Tapi poinnya adalah, 那么它的问题在于， Tuhan memberikan karunia kepada kita masing-masing. Tuhan pengen kita menjadi pelengkap, menjadi orang yang membangun di sini. 上帝是给我们每一个人教会的目的呢，就是让我们每一个人能够跟弟兄姐妹们彼此的配搭来建立教会， Supaya bangunan itu menjadi utuh dan bangunan itu menjadi kokoh. 好让这个建筑物能够成为完整，也成为坚固， Tidak ada yang bolong. 没有这个漏洞， Tidak ada kemungkinan dia itu rubuh. 而且呢，也不可能它会呢倒塌下来。 Saudara, semoga ini boleh menolong kita hari ini. Semoga ini, ilustrasi ini boleh menolong kita. 但愿这个比喻呢，能够帮助我们每一个人。 Memikirkan untuk apa Tuhan menempatkan saya di gereja ini. 然后呢，我们在想呢，上帝把我安放在这 Juga 个教会 memikirkan 当中。 untuk apa Tuhan memberikan karunia kepada saya. 然后在想呢，上帝是给我这个恩赐呢，它的用意是什么？ Bukan untuk kepentingan saya. 不是为了我个人的利益， Tetapi untuk membangun jemaat Tuhan. 乃是为了要建立神的教会， Sehingga bangunan yang utuh yang terlihat baik itu bisa dilihat oleh banyak orang. 以致这个完整的教会能够被众人所看见， Dan banyak orang boleh melihat Kristus. 以致更多的人能够相信基督， Boleh percaya pada Yesus. 能够相信主耶稣。 Saudara, hari ini kita bersama-sama ada di sebuah gereja ini. 弟兄姐妹们，今天我们能够在这个教会当 Itu 中， bukan satu kebetulan. 这不是这个偶然的， Tapi Tuhan tempatkan kita menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. 所以上帝把我们放在这个教会当中，我们每一个人都有每一 Dan 个人的 Tuhan 责任。 memberikan kepada kita karunia. 所以上帝呢，将这个恩赐赐给我们每一个 Supaya 人， kita membangun semua umat Tuhan yang kuat, yang utuh. 让我们能够建立教会，让这个教会成为一个完整坚固的教会， Untuk memberikan kebaikan. 能够赐给我们这个益 Kebaikan 处， bagi dunia 给这个世界带来的 dan 好 kemuliaan 处， bagi nama Tuhan. 而且荣耀归于上帝。 Semoga kita berkenan melakukan tugas ini. 但愿我们每一个人都很喜欢去做这个工作。 Tuhan berkati kita. 但愿求上帝赐福我们每一 Mari 位。 kita berdoa. 我们同心祷告。 Saudara, bolehkah kita berdoa masing-masing berkata, Tuhan terima kasih aku di gereja ini. Apapun kekurangan gereja, kami bersyukur, saya bersyukur ditempatkan Tuhan di gereja ini. 我们是否每一个人能够在神的面前这样向神祷告说：“神啊，你把我放在这个教会当中，我要向你献上我的感恩。” Dan mari kita berkata, Tuhan aku mau belajar dan berusaha supaya keberadaanku tempat ini boleh membangun jemaat Tuhan. 然后我们向主说呢：“主啊，你把我放在这个教会当中，我愿意呢跟弟兄姐妹们一起来建立这个教 Tuhan 会。 pakai saya. 主啊，求你使用我。 Mari kita ambil waktu berdoa secara pribadi. 我们 Hal 每 yang 个人在 simple 神面前这样的向主祷 berkata 告。 kepada Tuhan. 我们每个人向主这么的说。 Tuhan
Tuhan terima kasih kalau Tuhan menebus kami. 我们在天上的父，为着你所赐给我们的救恩，向你献上的 Terima 感恩。 kasih kami dijadikan manusia baru. 主，我们感谢你，你让我们成为一个新造的人。 Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti. 主，我们为着你赐下的从不断绝的恩典，向你献上我们感 Tuhan 恩。 memanggil kami dari segala keberdosaan kepada terang Tuhan yang ajaib. 主啊，你才这个在最终呼召我们，使我们能够进入你奇妙的光明 Dan 中。 kami masuk dalam sebuah gereja, punya saudara-saudara seiman, bertumbuh di gereja Tuhan. 然后呢，我能够进入这个教会呢，我们的教会是弟兄姐妹们在一起呢，不断的成长的教会。 Tuhan biarlah hari ini kami mengerti. 主啊，让今天我们能够明白， Saat kami tempatkan Tuhan di sebuah gereja. 当上帝把我们放在一个教会里， Tuhan punya kerinduan supaya kami bersama-sama sehati sepikir di dalam Tuhan. 让我们每一个人都有想法，就是我们在主里面，我们同有一个心智，就是同心合意。 Kami tidak mencari kepentingan kami, pujian bagi diri kami. 我们不求自己的利益，也不求得做别人对我们的称 Tapi 赞， kami mau membangun umat Tuhan. 乃是我们要建立教会， Menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. 成为一个讨神喜悦的教 Kami 会。 bergandengan tangan. 主啊，让我们每一个人手牵手， Siapapun kami. 无论我是谁， Kami memakai karunia Roh Kudus. 我们每一个人要使用我们圣灵的恩赐， Untuk menopang, membangun umat Tuhan. 我们要彼此手牵手的来建立教会， Sehingga gerejamu tempat ini 好让你的教会在这个地方 menjadi gereja misioner. 成为一个宣 Menjadi 教的教会。 gereja yang kesaksiannya bahwa orang-orang di gereja GKI Medan adalah orang yang baik. 然后呢，我们能够成为见证人，向人说呢，我们的这梅兰的贵堂教会是一间好的教会， Orang yang mengasihi sesama. 就是一个爱人的教会。 Tuhan kiranya itu menjadi hati kami. 主啊，但愿这个成为我们每一个人的 Terima 心 kasih. 愿。谢谢天父， Dalam nama Yesus 奉主耶稣基督的 kami 名 berdoa, 祷告， bersyukur. 感谢， Amin. 阿门。 Tuhan berkati saudara. 上帝祝福每一位。